Saya tersedar pada jam 1 pagi dan melihat keadaan Daniel semakin teruk kerana seluruh tubuhnya pucat dan sangat lemah, seolah-olah sudah meninggal dunia. Assalamualaikum, hi guys, so welcome back to the Kani's channel. Okay, jadi untuk video kali ni Nisa nak sharekan dengan korang satu berita yang sangat mengejutkan sekarang ni, di mana seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun anak Nisa bersin. Okey, jadi anak Nisa yang tengah bersin tadi tu seusia ataupun sebaya dengan kanak-kanak yang tengah kritikal sekarang ni akibat dadah. Okey, jadi Nisa sangat-sangat terkejut lah dengan berita ni sebab yelah Nisa bila tengok je berita budak 4 tahun, macam Nisa terus terpandang anak Nisa sama baya 4 tahun juga. Jadi pada awalnya masa Nisa dapat tahu je mengenai kes kanak-kanak yang berusia 4 tahun ni kena efek dadah pula. Bukan kena efek dadah Dia memang dalam badan dia terdapat dadah. Okay, kalau dekat Malaysia ni kira kita biasa panggil dadah ni syabu. Okay. Pada asalnya masa Nisa scroll Nisa punya TikTok, Nisa punya Facebook, bila terbaca je tajuk media mengenai kanak-kanak tersebut, Nisa ingatkan berlaku di negara luar. Yalah, biasalah kita dengar negara luar ni macam-macam lah isu yang tak masuk akal jadi kan. Tapi bila Nisa baca komen, ada yang mengatakan kes ni berlaku di Malaysia. Nisa malas nak cakap panjang, jadi Nisa nak kongsikanlah sebenarnya apa sebenarnya yang telah terjadi kepada kanak-kanak tersebut. Kalau korang ada sebarang penambahan, ada yang Nisa tersilap cakap ke, korang boleh komen je dekat bawah. Betulkan apa yang Nisa salah cakap ataupun boleh tambah apa yang Nisa terkurang cakap. Okay, sebab kes ni masih baru lagi, baru sahaja berlaku semalam, iaitu 20 hari bulan 6. Jadi kes ni masih dalam siasatan lagi lah dan adik tersebut pun masih di hospital lagi dalam keadaan kritikal. Jadi tak banyak sangatlah info yang kita dapat. Okey, jadi ni Nisa baca artikel daripada Berita Harian Online. Okey, sorry anak-anak Nisa ada sekali dengan Nisa ni. Okey, jadi harap korang tak terganggulah dengan suara-suara anak Nisa dekat bawah meja ni. Okey, jadi tajuk untuk artikel ni adalah Budak Kritikal Overdose Dadah. Tajuk pun dah buatkan kita rasa nak pitam. Kota Baru, seorang budak lelaki berusia 4 tahun dilaporkan kritikal dan menerima rawatan di hospital selepas dikesan mempunyai kandungan dadah tinggi dalam badan. Mangsa yang tinggal di kampung Sri Bintang, Kuala Krai dibawa ke Hospital Kuala Krai jam 5 pagi semalam oleh ibunya untuk rawatan sebelum kes dilaporkan oleh pihak hospital kepada polis. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata mangsa dibawa ke hospital dalam keadaan kritikal dan pemeriksaan mendapati badannya mengandungi dadah jenis methamphetamine. Okey. Nisa daripada dulu lagi, Nisa susah betul nak sebut dadah ni kalau bahasa saintifik dia ni methamphetamine. Nisa tak tahu Nisa sebut betul ke tak, tapi kalau bahasa kampung kita panggil syabu lah. Siasatan mendapati kanak-kanak lelaki ini dipercayai dibawa oleh bapa saudaranya ke satu tempat dan belum dapat dipastikan sama ada mangsa diberi dadah atau dibiar terdedah kepada bahan larangan itu sebelum memasukkannya ke dalam badan. Okey, jadi punca macam mana dadah tu boleh terdapat dalam badan adik tu masih dalam siasatan lagi. Kita tak pasti lagi lah sama ada adik tu diberi dadah oleh pakciknya sendiri ataupun adik tu, yelah kalau kita tengok lah dekat Google, korang boleh search lah, okay, ataupun Nisa belanja lah sikit gambar. Okay, jadi gambar kat sebelah ni adalah dadah syabu, okay, dadah syabu ataupun dadah yang terdapat dalam badan adik ni sekarang lah. Jadi kalau korang tengok lah, punya tekstur dadah ni berbentuk kristal. Misal katalah korang letak atas meja ataupun korang letak dekat atas kerusi rumah korang ke, tak kisahlah mana-mana lah, okay? Dan anak korang ternampak. Contohlah kalau anak Nisa yang berusia 4 tahun ternampak benda tu, yelah benda tu berkilat-kilat shining-shining macam kristal kan, macam gula-gula. Tak mustahil anak Nisa akan ambil juga benda tu, okay? Sebab dia akan ingat macam gula lah. Okey, tapi kalau macam anak Nisa selalunya akan tanya Nisa dululah, Mama boleh tak? Mama nak? Selalu dia akan tanya dulu. Tapi ada certain budak yang dia tak tanya dulu kat parents dia ataupun orang tua dia tahu. Dia macam kalau nampak apa yang dia nak, dia akan terus ambil. Jadi untuk kes ni, itulah ada dua kemungkinan. Okay, sorry Nisa berpeluh-peluh. Kes ni memang buatkan Nisa sangat terkejut tau dengan kes ni. Sebab dadah kot. Korang bayangkan dadah dalam badan budak. Sekarang ni adik tu ditidurkan. Jadi macam mana kalau nanti dia dah sedar? Jadi persoalan lah, okey ya. Jadi bayangkanlah ibu mangsa sekarang ni, okey. Jadi apa pun kita tunggulah polis keluarkan statement sama ada adik tersebut
diberikan dadah oleh pakcik beliau ataupun kawan pakcik dia ke ada beri ke, okay, masa dia tengah lalok kan, lah tahu tengah lalok kan, lepas tu budak tu mungkin macam minta ke apa dia bagi ke, ataupun adik tu terjumpa dan terambil dan makan, okay. Jadi dia antara dua tu lah. Jadi kita tunggu dan lihat sajalah kenyataan daripada polis. Okay. Kita sambung baca. Bapa saudara mangsa berusia 30 tahun ditahan jam 10 malam tadi dan hasil soal siasat, suspek mengaku membawa anak saudaranya ke satu tempat tetapi menafikan memberinya dadah. Bapa saudara dia dah mengaku yang memang dia ada bawa anak saudara dia tu keluar ikut dia sekali ni. Cuma itulah, dia kenyataan yang diberi tak berapa detail lagi buat masa ni. Okay. Dia bawa ke mana, apa motif dia bawa anak saudara dia tu keluar, apa semua itu masih tak clear lagi lah. Ibu mangsa tak tahu pun yang adik dia ni bawa anak dia tu keluar. Ikut keterangan yang ibu mangsa berikan, masa anak dia tu disedari tak ada dekat rumah masa tu pukul 2 petang. Okay, 2 petang tu anak dia tak ada dekat rumah. Ibu tu macam panik jugalah cari anak dia, tak ada kan. Dia risaulah mana anak dia. Kemudian pada pukul 5 petang, kira 3 jam selepas tu baru anak dia balik bersama dengan bapa saudara dia. Sekarang ni mangsa masih kritikal lagi dan ditidurkan. Ujian saringan ke atas suspek iaitu bapa saudara yang bekerja sebagai buruh mendapati memang bapa saudara tersebut positif dadah, memiliki 3 rekod lampau bersabit dadah. Ini saya ambil artikel daripada berita harian lagi yang bertajuk badan anak lemah seperti meninggal dunia. Okey, jadi ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh ibu mangsa. Okey, Kota Baru, saya tidak tahu Daniel dibawa keluar bapa saudaranya kerana tiada di rumah. Pada jam 5 petang mereka pulang, keadaan anak saya lemah dan menyangka dia letih kerana bermain. Okey, jadi ini kata ibu mangsa lah. Rohaya Hassan, 36 tahun berkata anaknya Muhammad Daniel Abdullah dibawa oleh suspek keluar tanpa pengetahuannya pada jam 2 petang kemarin dan dia cuba mencarikan anak itu kerana agak bimbang. Katanya sebagai anak bungsu dari 3 beradik itu pulang 3 jam selepas itu, kebimbangannya tidak beransur kerana melihat keadaan kanak-kanak itu yang letih dan pucat sebelum menidurkan mangsa. Okay, jadi masa anak dia tu balik pukul 5 petang tu je, anak dia tu dah macam lemah, okay, dan pucat. Tidurnya juga tidak nyenyak dan sering tersentak membuatkan saya tidak sedap hati selain wajahnya kelihatan semakin pucat. Saya tersedar pada jam 1 pagi dan melihat keadaan Daniel semakin teruk kerana seluruh tubuhnya pucat dan sangat lemah, seolah-olah sudah meninggal dunia. Tanpa berlengah lagi, kami terus membawanya ke Hospital Kuala Krai. Alangkah terkejutnya apabila dimaklumkan keadaannya disebabkan dadah. Rohaya yang menetap di Kampung Sri Bintang berkata suspek sering ke rumahnya dan tidak pernah membawa mangsa ke mana-mana. Pada hari itu kiranya adalah pertama kalilah suspek ataupun bapa saudara mangsa membawa mangsa keluar ke suatu tempat di mana tempat tu kita masih tak tahu lagi. Okay? Kita masih menantikanlah kenyataan yang akan dikeluarkan oleh polis nanti. Dekat mana sebenarnya pakcik dia bawa adik tersebut. Nampaklah dekat sini macam ada something fishy lah. Okay, sebab pakcik dia tu tak pernah bawa anak saudara dia tu keluar. Tiba-tiba time hari tu dia bawa anak saudara dia keluar ikut dia. Okay. Jadi kat situ macam ada sesuatu yang mencurigakan. Okay. Ni saya tak nak kongsikan secara detail lah mengenai dadah syabu ni. Korang boleh search je dekat Google apa efek dadah syabu ni dekat mereka yang mengambilnya. Okay, jadi bila Nisa baca komen dekat setiap media yang post mengenai kes adik ni, rata-rata ramai yang mendoakan, baguslah kan kita sama-sama mendoakan lah adik tu supaya sihat, diberikan kesembuhan, supaya bila adik tu disedarkan daripada tidur nanti dia dalam keadaan yang normal seperti biasa. Okay? Dan ada juga mengecam ibu mangsa, macam mempersoalkan lah, okay, kenapa anak tu dibiarkan keluar bersama pakcik dia sedangkan dah tahu pakcik dia tu ambil dadah. Okay, kenapa beri dadah kepada adik tu, kenapa ni, okay, macam mana ni. Jadi kita tak berada dekat tempat si ibu ni. Siapa sahaja yang berada dalam keadaan sekarang ni sangat-sangat memerlukan kata-kata sokongan daripada semua orang tau. Bukan sahaja keluarga tapi orang keliling-keliling kita, sahabat-sahabat, saudara mara, daripada netizen-netizen semua. At least doa-doa daripada semua orang, satu rakyat Malaysia
dapat sejukkan hati si ibu tu. Korang janganlah assume yang ibu tu tak pandai jaga anak. Janganlah nak cakap yang ibu tu cuai. Jangan nak tambahkan api lagi. Kita sama-sama doakan semoga adik Daniel ni diberi kesembuhan dan kita jadikan pengajaran lah kes ni supaya kita lebih berjaga-jaga. Okay? Budak-budak ni cerdik. Akal dia cerdik tau. Kadang-kadang benda tu bila dia nampak, dia sifat ingin tahu dia tinggi. Itu Nisa tak nafikan lah. Memang dapat tengok dekat anak Nisa sendirilah. Anak Nisa yang usia 4 tahun tu memang dia sifat ingin tahu dia sangat tinggi. Jadi dia antara dua lah. Sama ada memang betul pakcik dia yang bagi ataupun sahabat pakcik dia ke yang bagi ke. Okay? Ataupun adik Daniel tu yang ambil sebabkan dia tak tahu. Budak 4 tahun korang rasa? Okay, budak 4 tahun kan dia nampak benda tu. Mungkin dia ingat gula-gula, jadi sebab tu dia ambil rasa. Okay. Kita tunggu dah lihat je lah siasatan masih dijalankan. Jadi apa pun kita sama-sama doakan semoga adik Daniel diberi kesembuhan sepenuhnya. Semoga adik Daniel kuat. Okay. Dan kita juga jangan lupa doakan juga semoga ibu mangsa dan keluarga mangsa diberi kekuatan untuk ujian yang dihadapi sekarang ni. Kalau ada apa-apa penambahan ataupun ada terkurang, ada info yang terkurang Nisa cakap, korang boleh komen je dekat bawah. Korang jangan lupa follow TikTok The Kindness sebab dekat TikTok The Kindness tu Nisa ada kongsikan juga kisah-kisah pendek. Contohnya daripada pengalaman Nisa sendiri, daripada kes-kes yang pernah viral sebelum ni. Jadi korang boleh follow je TikTok The Kindness, okay? Dan jangan lupa juga subscribe YouTube The Kindness, okay? Jadi Nisa rasa tu je untuk video kali ni. So, bye korang. Assalamualaikum and stay safe. Picnic with my best friend.